Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu dalam sesi bicara pendidikan 4.0 dengan tajuk Revolusi Teknologi Pengkomputeran dan Implikasi Terhadap Pembelajaran Mudah Alih. Sebelum saya teruskan sesi bicara pendidikan ini, nama saya T.S. Muhammad Tazli bin Mahad dari Jabatan Teknologi Pengkomputeran IPG Kampus Pendidikan Teknik. Berpengalaman sebagai penggubal kurikulum bidang sistem dan rangkaian komputer bersama panel industri untuk kolej vocational, bahagian pendidikan teknik vocational, dan juga berpengalaman sebagai jurulatih utama bagi bidang kemahiran sistem dan rangkaian komputer. Dan objektif sesi bicara pendidikan 4.0 ini adalah yang pertama, untuk kita meninjau perkembangan revolusi teknologi perkomputeran yang bermula daripada generasi pertama sehingga kini. Objektif yang kedua, untuk kita memahami perkaitan di antara revolusi industri 4.0 dengan teknologi perkomputeran. Dan objektif yang ketiga, bagaimana revolusi ini memberi kesan kepada dunia pendidikan pada masa kini, khususnya kesan kepada kaedah pembelajaran mudah alih. Guru-guru, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, sebagaimana kita maklum, revolusi membawa pengertian suatu perubahan dalam sesuatu bidang yang berlaku secara meluas, menyeluruh dan pantas. Teknologi perkomputeran pula adalah suatu aktiviti membangunkan dan menggunakan teknologi komputer, sama ada perisian komputer atau perkakasan komputer. Jadi di sini pengertian revolusi teknologi perkomputeran membawa makna sebarang aktiviti perubahan atau perkembangan dalam bidang perkomputeran yang berlaku secara meluas, menyeluruh dan pantas. Sementara pengertian pembelajaran mudah alih atau dikenali sebagai mobile learning pula bermaksud pendekatan pembelajaran yang berbantukan penggunaan peralatan elektronik mudah alih seperti telefon pintar, tablet atau komputer riba. Dan ianya tidak terikat kepada lokasi fizikal sama ada bilik darjah atau bilik kuliah. Ia juga dikaitkan dengan kaedah pembelajaran yang fleksibel, menggunakan sokongan peranti tanpa wayar
bagi membolehkan pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Tuan-tuan puan-puan, guru-guru sekalian, adalah sangat menarik untuk kita meninjau revolusi teknologi perkomputeran yang perkembangannya berlaku sangat pantas. Dan dikatakan dalam lingkungan 60 tahun sahaja, teknologi perkomputeran telah berkembang dengan sangat pesat. Revolusi komputer generasi pertama dikatakan telah bermula pada 1946 sehingga 1959. Pada masa itu, teknologi komputer adalah menggunakan kaedah teknologi tabung vacuum. Komputer pertama dihasilkan pada masa itu adalah bersaiz sangat besar. Ini kerana komputer pada masa tersebut dihasilkan menggunakan hampir 18,000 tabung vacuum dan 70,000 resistor dengan saiz kapasiti hampir 500 meter persegi. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan komputer yang dicipta pada awalnya. Kemampuan komputer generasi pertama juga adalah sangat terhad, iaitu hanya mampu membuat penyelesaian matematik mudah, melibatkan hanya 10 digit saja dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan mesin atau machine language. Perkembangan komputer generasi kedua pula bermula pada tahun 1959 hingga 1965 setelah terhasilnya teknologi transistor. Transistor yang dihasilkan daripada bahan silikon telah berfungsi sebagai suis elektronik. Daripada transistor inilah ianya berjaya berfungsi sebagai semikonduktor dan menghasilkan output digit binary 1 dan 0. Penggunaan bahan transistor yang dicipta pada komputer generasi kedua berjaya menghasilkan komputer yang jauh lebih kecil berbanding komputer pada generasi yang pertama. Seterusnya, revolusi komputer generasi ketiga bermula pada tahun 1965 hingga 1971 setelah terciptanya teknologi litar bersepadu. Teknologi litar bersepadu yang dihasilkan pada masa itu berjaya menggabungkan fungsi resistor dan kapasitor pada satu papan litar yang sama ataupun lebih dikenal sebagai papan induk. Dan pada revolusi komputer generasi ketiga ini juga diperkenalkan konsep sistem operasi serta penggunaan papan kekunci dan juga monitor. Komputer generasi ketiga juga dikatakan menggunakan fungsi digital sepenuhnya dan dikatakan menjadi perintis kepada konsep teknologi digital komputer pada hari ini. Pada tahun 1970-an, era teknologi microprocessor telah dicipta yang dikatakan bersaiz lebih kecil atau mikro, lebih pantas dan canggih. Teknologi microprocessor inilah yang menjadi nadi komputer untuk revolusi teknologi komputer generasi keempat sehingga kini. Komputer yang dihasilkan pada hari ini merupakan teras komponen chip prosesor dengan integrasi jutaan transistor di dalamnya. Pelbagai inovasi komponen microprocessor telah dihasilkan sehingga hari ini. Jika ditinjau pada sejarah awal bermula pada tahun 1971, syarikat Intel telah mengeluarkan produk prosesor yang pertama, iaitu Intel 4-bit dengan kelajuan hanya 40 kHz saja.
Sehingga kini di awal tahun 2020 syarikat Intel telah berjaya menghasilkan prosesor generasi yang ke-10 dengan kapasiti kelajuannya 20,000 kali ganda berbanding prosesor yang dihasilkan pada generasi yang pertama. Begitu juga perkembangan sistem operasi. Pada awalnya dipelopori oleh syarikat IBM pada tahun 1971 dengan sistem operasi awalnya yang dikenali sebagai DOS. Namun sehingga kini perkembangan sistem operasi untuk komputer telah berkembang maju seperti sistem operasi Windows, Macintosh, Linux dan Unix, dan juga dengan penghasilan sistem operasi peranti mudah alih seperti Android dan iOS. Seterusnya, di awal tahun 2020 ini dikatakan dunia sedang merintis kepada revolusi teknologi komputer generasi yang kelima dengan penggunaan kepintaran buatan ataupun teknologi artificial intelligence. Namun begitu, dikatakan teknologi komputer generasi kelima ini sebenarnya masih di tahap pembangunan dengan teras utamanya menyatukan teknologi kepintaran buatan ke dalam chip pintar, iaitu Ultra Large Scale Integration. Tujuan utama penghasilan chip pintar ini adalah bagi menghasilkan komponen teknologi komputer seperti fungsinya seperti diri manusia. Contohnya kemampuan manusia berbahasa atau natural language processing, kemampuan manusia memberi maklum balas. Begitu juga untuk menghasilkan sensor atau pengesan komputer kepada suhu persekitaran, dan juga komputer yang mampu atau sensitif kepada cahaya dan sebagainya melalui penggunaan pengesan ataupun sensor. Oleh itu, untuk mempercepatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI ini, maka jurutera komputer pada hari ini sedang menghubungkan rangkaian komputer kepada data raya ataupun dikenali sebagai big data dengan menggunakan kaedah perkomputeran awan atau cloud computing. Melalui perkomputeran awan ini juga, jurutera perisian sedang meningkatkan kemampuan logical komputer menjadi machine learning bagi memberi maklum balas pintar kepada sebarang aktiviti kehidupan manusia. Penggunaan peranti internet benda atau dikenali istilah IoT yang berfungsi seumpama alat pengesan atau sensor juga disepadukan dengan komponen elektronik dan internet supaya ianya mampu memberi maklum balas serta bertukar data secara automatik. Sememangnya kita akui bahawa sehingga kini revolusi teknologi komputer telah memberi impak yang besar kepada semua bidang kemanusiaan. Sama ada bidang pengurusan, bidang kesihatan, bidang pendidikan, ekonomi, pengangkutan, pertanian dan juga bidang industri. Dalam masa yang terdekat, teknologi komputer telah bukan sahaja sebagai alat yang memudahkan proses bagi aktiviti manusia, bahkan pada masa akan datang, teknologi komputer dijangka bakal mengawal aktiviti kehidupan manusia seharian secara keseluruhannya. Istilah IoT atau internet benda sememangnya telah hangat diperkatakan pada hari ini, iaitu peranti elektronik yang bertindak umpama deria pengesan atau sensor
yang bakal merubah aktiviti kehidupan kita pada hari ini. Oleh itu, mari kita ikuti sedutan video animasi ini yang menerangkan berkaitan teknologi IoT. Ya, daripada segmen video itu tadi, kita dapati bahawa bagaimana komponen IoT bakal mengawal dan menguasai aktiviti kehidupan manusia pada masa akan datang. Berdasarkan statistik menunjukkan peranti IoT sedang menempati di setiap sektor atau bidang perindustrian sehingga melebihi bilangan telefon pintar, komputer riba dan komputer meja. Persoalannya di sini, adakah negara kita seiring dengan perkembangan teknologi revolusi komputer hari ini atau sebaliknya? Perbicaraan kita yang seterusnya adalah berkenaan berkaitan di antara revolusi teknologi perkomputeran dengan revolusi industri 4.0. Sebenarnya, revolusi industri 4.0 adalah terhasil daripada ledakan revolusi teknologi perkomputeran itu sendiri. Yang bererti kemajuan industri 4.0 adalah hasil daripada kepesatan dan perkembangan revolusi teknologi perkomputeran. Terma IR 4.0 sebenarnya telah diperkenalkan oleh penyelidik Klaus Schwab pada tahun 2015 melalui World Economic Forum, hasil daripada pemerhatian beliau terhadap perkembangan dan penggunaan teknologi perkomputeran dalam bidang industri hari ini. Revolusi industri dikatakan bermula pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Yang pada masa itu hanya menggunakan teknologi wap bagi mengendalikan mesin-mesin di industri. Seterusnya pada awal abad ke-18 hingga abad ke-19, revolusi industri telah berubah menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Pada awal abad ke-19 dengan kepesatan revolusi perkomputeran, revolusi industri ketiga dihasilkan ataupun tercetus, dan pada abad ke-20 ini seiring dengan penggunaan teknologi kepintaran buatan dalam bidang perkomputeran, maka revolusi IR 4.0 telah tercetus. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan guru-guru, jika ditinjau berkenaan 9 tunjang dalam industri 4.0 yang digariskan, ianya adalah berkaitan adaptasi elemen-elemen teknologi perkomputeran
seperti berikut. Yang pertama, dalam bidang robotik berautomasi. Yang kedua, simulasi komputer. Ketiga, tunjangnya berkaitan dengan perintegrasian sistem. Keempat, internet benda atau IoT. Kelima, berkaitan dengan keselamatan cyber atau cyber security. Keenam, berkaitan dengan perkomputeran awan atau cloud computing. Ketujuh, berkaitan dengan data raya atau big data. 8, berkaitan dengan realiti teribu atau augmented reality. Dan yang terakhir berkaitan dengan analitik. Oleh itu, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan, seiring dengan perkembangan revolusi teknologi perkomputeran dan revolusi industri 4.0 ini, maka bidang pendidikan di Malaysia mesti mengadaptasi kaedah pengajaran baru sejajar dengan keperluan negara menyediakan tenaga kerja mahir dan bagi menyokong kepada revolusi industri 4.0. Satu persoalan di sini, sejauh manakah bidang pendidikan di Malaysia seiring ataupun telah digubal supaya ianya bersesuaian dengan hala tuju negara bagi menghadapi IR 4.0. Ini merupakan satu persoalan utama yang perlu diutarakan dalam sesi bicara pendidikan 4.0 ini. Di antara cabaran pendidikan 4.0 ialah bagi menyediakan generasi pelajar yang berkebolehan menyesuaikan pengetahuan mereka dengan IR 4.0 itu nanti. Sebab itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah di bahagian sekolah menengah dan sekolah rendah telah mengorak langkah memperkenalkan subjek coding dan atau computational thinking pada 2016 lagi. Tujuannya adalah bagi menyediakan keupayaan murid-murid menyelesaikan masalah menggunakan coding atau kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan nanti. Coding merupakan kemahiran asas yang sangat diperlukan untuk dikuasai oleh murid-murid bagi mengaplikasikan dalam komponen robotik dan juga dalam produk yang berasaskan IoT. Hala tuju, bidang pendidikan di Malaysia sebenarnya masih belum terlambat untuk kita mengadaptasi keperluan industri 4.0. Sebab itu, terma pendidikan 4.0 diperkenalkan di bawah sistem pendidikan Malaysia supaya ianya sinonim atau sejajar dengan slogan industri 4.0. Kerangka pelantindakan industri 4.0 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPM juga telah dilancarkan pada 16 Januari 2018 oleh Menteri Pengajian Tinggi pada masa itu, iaitu Datuk Seri Idris Yusof, dengan tema utamanya Higher Education 4.0 Knowledge, Industry and Humanity. Tema pendidikan 4.0 juga diperkenalkan supaya cabaran mengadaptasikan proses pendidikan dan pengajaran bagi pendidikan di Malaysia selari dengan kehendak industri 4.0. Dan pada September 2018, bidang pendidikan TVET atau pendidikan teknikal dan vocational juga telah mengorak langkah menubuhkan jawatan kuasa pemerkasaan bidang TVET dengan melibatkan 400 wakil industri bagi menyesuaikan potensi pelajar TVET diiktiraf dan relevan dengan sektor industri 4.0 nanti. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru sekalian, hasil daripada perkembangan teknologi perkomputeran
juga telah mengubah gaya pembelajaran hari ini. Penggunaan telefon pintar, tablet, komputer riba telah menjadikan kaedah pembelajaran berlaku secara dinamik, iaitu kaedah pembelajaran yang tidak terikat dengan masa dan lokasi fizikal. Ianya dikenali sebagai pembelajaran mudah alih. Berdasarkan suasana pandemik COVID-19 pada hari ini, pembelajaran mudah alih yang dikatakan sebelum ini hanya sebagai salah satu konsep pembelajaran abad 21 sebenarnya telah menjadi satu keperluan dalam pembelajaran hari ini. Menurut kajian UNESCO baru-baru ini, sehingga hari ini kesan pandemik COVID-19 telah menjejaskan bidang pendidikan, iaitu mengakibatkan banyak sekolah ditutup di seluruh dunia, melibatkan hampir 1.5 bilion pelajar di seluruh dunia. Oleh itu, di antara kaedah yang disarankan pada masa kini adalah melalui pembelajaran alternatif, iaitu kaedah pembelajaran mudah alih. Persoalannya, adakah bidang pendidikan di Malaysia benar-benar bersedia menggunakan kaedah pembelajaran mudah alih? Adakah platform yang digunakan benar-benar sesuai? Atau adakah perkhidmatan dan kelajuan jalur lebar mencukupi? Atau adakah guru-guru benar-benar terlatih menggunakan kaedah pembelajaran mudah alih? Mari kita sama-sama menjawab persoalan ini. Akhir kata, semoga sesi bicara 4.0 ini dapat memberi pencambahan idea kepada para pendidik bagi menghadapi revolusi industri 4.0 serta untuk kita memajukan negara. Dan akhir kata, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada saya, dan jumpa lagi.